Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya Iman Nur Hizam selaku pengacara majlis untuk pentas Barisan Nasional pada hari ini. Jadinya saya ingin menjemput penceramah kita yang pertama, iaitu Datuk Dr. Fathul Bari yang merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada dalam tempoh kempen pilihan raya sempena pilihan raya negeri Johor. Tema kestabilan demi masa depan pada saya ia merupakan satu tema yang sangat besar. Maka demikian, tanggungjawab setiap pengundi dan rakyat di negeri Johor juga merupakan perkara yang sangat besar. Bukan saja besar dalam konteks kepentingan negara, bahkan besar dalam konteks kebertanggungjawaban di akhirat kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan nak menjual agama, tetapi saya memikirkan soal kepentingan masa depan anak cucu kita. 22 bulan kita telah melihat kebobrokan. 22 bulan kita melihat isu-isu yang dikaitkan sehingga melakukan pertembungan antara agama. Krisis perkauman, isu ekonomi dunia. Bukan dunia saja, negara kita. Yang mana mereka pada sebelum itu, sebelum PRU 2018, PRU yang ke-14 terdahulu, pelbagai tuduhan, fitnah, dikatakan kita gagal dalam mentadbir dan mengurus negara. Tetapi 22 bulan pada saya cukup full stop untuk mereka. Kata Nabi SAW di dalam hadis, sayati 'alan nas sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qalu ya Rasulullah man hum ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu taffah yatakallam fi amri al-'ammah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maksud hadis ini, kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian tahun-tahun yang dipenuhi dengan penipuan, tipu. Yang mana pada waktu itu, kata Nabi SAW, orang yang bercakap benar dikatakan pendusta. Pendusta dikatakan mereka bercakap benar. Orang yang amanah dituduh berkhianat. Pengkhianat dikatakan amanah. Dan pada waktu itu akan berbicaralah kelompok yang dinamakan oleh Nabi SAW sebagai Ar-Ruwaybidah. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapakah itu Ar-Ruwaybidah? Kata Nabi SAW, seorang lelaki yang lekeh, tetapi dia berbicara tentang urusan manusia umumnya. Maka ini realiti yang berlaku. 22 bulan kita lihat. Mereka bercakap, kutuk kita dulu soal kegagalan pemimpin kita. Mereka kutuk kita dulu soal mahkamah kluster, soal rasuah dan sebagainya, soal kegagalan mentadbir urus negara. Tetapi 22 bulan pada saya zaman kehancuran negara. Kita cuba membina semula negara dengan harapan apabila pertukaran kerajaan selepas 22 bulan, penglibatan kita sebahagian dalam kerajaan tanpa dominasi. Kita memberikan keputusan kepada kerajaan untuk buat apa yang mereka nak buat, kerajaan PN. Tetapi umum menggelar kerajaan PN pada waktu itu adalah kerajaan yang gagal. Maka pada hari ini kita nak buktikan dalam PRN negeri Johor, orang yang kita nak pilih, parti yang kita nak pilih, Parti Barisan Nasional. Kenapa? Jaminan yang diberikan, harapan yang diberikan adalah harapan untuk menjamin kestabilan anda semua. Kestabilan untuk masa depan. Mungkin ada yang berkata, apa jaminan? Kita dalam agama mana boleh kita nak kata jaminan-jaminan. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya katakan di sini, apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengambil tampuk kepimpinan sebelum menyerahkannya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dengan kata-kata yang sangat jelas, selepas daripada kewafatanku, aku lantik dan pilih Umar sebagai pemimpin. Namun aku tidak layak menghukumnya kerana aku tidak tahu perkara yang gaib. Aku memilihnya atas ijtihad dan pandangan pribadiku. Mungkin dia tak betul, mungkin dia salah. Maka hukumlah dia.
Sedemikian juga kita pada hari ini, kita telah menyaring, memilih pemimpin-pemimpin, sajikan kepada para pengundi semua. Kita pilih, kita saring, pemimpin kita berbincang, berdiskusi, bahkan bertegang untuk memastikan calon-calon yang dihidangkan oleh Barisan Nasional ini adalah calon yang terbaik. Sebab itu saya katakan di sini, para penonton sekalian, dalam para pengundi sekalian, khususnya dalam kita memilih calon, dalam kita memilih pemimpin, dalil kekuatan, kehebatan seorang pemimpin bukan semestinya terletak kepada penguasaan di sosial media. Bukan terletak pada TikTok, bukan terletak kepada Instagram, bukan terletak pada Facebooknya, bukan terletak kepada kepandaian dan kepetahannya berbicara semata-mata. Tidak. Tetapi pemimpin yang sebenar-benarnya yang dinyatakan oleh Nabi SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, seperti mana di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kepimpinan ataupun ciri-ciri yang diperlukan oleh seseorang pemimpin itu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang layak untuk kamu lantik mereka adalah orang ataupun pemimpin yang mana cirinya ada pada ciri pada dirinya dua, iaitu al-qawi, yang kuat dan juga yang amanah. Kuat dari sudut fizikalnya, dan kuat dari sudut cara berfikirnya, kuat dari sudut tindakannya, kuat dan tegas dari sudut pendiriannya. Ini pemimpin yang diperlukan. Bukan pemimpin yang bercakap berdegar-degar, kutuk sana, kutuk sini, maki sana, maki sini. Bahkan kecewa saya mendengar baru-baru ni ucapan Ketua Pemuda ataupun mantan Ketua Pemuda PAS. Saya difahamkan hari ini Ketua Penerangan Perikatan Nasional. Label, oh ini bapak scammers lah, apalah dan sebagainya. Kalau kita nak berbicara, nak mengungkit situasi-situasi lama, berapa lama kalau nak diungkit lah, berapa lama nak diungkit perjuangan mereka, PAS contohnya. Menjanjikan hudud, menjanjikan RUU 355, menjanjikan itu, menjanjikan ini. Namun satu pun tak dilaksanakan lagi. Contohnya, itu saya bagi contoh. So, sebab itu jangan mudah-mudah kita labelkan orang skema, orang ni tak betul. Cukup. Stop. Full stop untuk labeling ini. Kita kempen secara sihat. Kita bagi ruang kepada pengundi kita tanpa hasutan-hasutan yang negatif. Hasutan dan berunsur fitnah lebih-lebih lagi. Tuduhan kluster mahkamah, tuduhan itu, tuduhan ini. Ini perlu diperhalusi dan kita semua perlu berhati-hati. Sebab itu, sidang hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak memilih pemimpin ini, satu yang saya katakan tadi, kuat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekuatan, kemampuan memimpinnya. Kita lihat, ada yang muda dulu pernah diberikan kedudukan yang tinggi, menteri. Tetapi apa hasilnya 22 bulan? Tidak ada hasilnya. Semua melihat dan umum mengetahui tentangnya. Kemudian hari ini bercakap berdegar-degar, hari ini bertiktok dan sebagainya. Tapi apa hasilnya? Kita tahu mudah-mudahan insya-Allah for the future, ke depan mungkin beliau akan jadi pemimpin yang hebat, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tapi untuk hari ini yang bakal menjadi pemilih, pengundi ini, tolong, tak semestinya seorang pemimpin yang kita nak pilih itu pandai menggunakan social media semata-mata. Sebab itu kita minta berfikir sebelum kita memilih. Bahkan para ulama dulu nak memilih pemimpin yang beristikharah, berbincang. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bermusyawarah, berdiskusi. Walaupun dalam sistem kekhalifahan, khalifah ada kuasa melantik seperti mana Abu Bakar melantik Umar. Tetapi Umar di zaman pemerintahannya, apa yang dia lakukan, dia membentuk jawatan kuasa khas, syura, untuk memilih pemimpin selepas daripada beliau. Yang akhirnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terpilih. Jadi demikian juga kita pada hari ini, pada sidang hadirin sekalian. Apa yang saya harapkan, jadikan 12 hari bulan yang akan datang ini, hari yang kita memilih dengan amanah. Hari yang kita memilih dengan penuh akal yang waras, yang sihat,
dan juga kita gunakan minda kita, kita gunakan hati kita, kita gunakan iman kita untuk kita memilih mereka-mereka yang benar-benar boleh memberikan yang terbaik untuk kebajikan rakyat di bawah. Itu yang paling penting. Dan kestabilan demi masa depan. Saya bercakap tadi, apabila kita cakap soal masa depan, planning, the plan for the future. Ini yang saya rasa satu perkara yang amat menggembirakan saya apabila sempena PRN Johor ini diletak satu kata kunci ataupun tagline kestabilan masa depan. Agama mementingkan soal future. Agama mementingkan soal masa depan. Kerana itu di dalam Al-Quran berbicara soal masa depan. Soal hari kiamat. Kenapa? For preparation. Untuk persediaan kita. So, apa persediaan yang kita nak sediakan untuk anak cucu kita ke depan? Adakah dengan TikTok? Adakah dengan kata-kata, cakap-cakap kosong? Tidak. Kita nak sediakan mereka dengan pendidikan yang baik, dengan ekonomi yang baik, dengan keuangan negeri yang baik. Pelaburan-pelaburan yang sebelum ini jatuh merudum akibat ketidakstabilan politik di Johor, yang baik selepas ini insya-Allah. Itu yang kita nak sediakan. Mudah-mudahan insya-Allah pilihlah dengan cara yang terbaik. Pilihlah dengan iman, saya katakan tadi, dengan akal yang waras, berfikir terlebih dahulu, dan pastikan insya-Allah undilah Barisan Nasional. Mudah-mudahan insya-Allah itu merupakan pilihan yang terbaik untuk kestabilan dan jaminan masa depan rakyat negeri Johor insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penceramah kita yang pertama sebentar tadi. Sekarang saya ingin menjemput penceramah kita yang kedua, iaitu saudara Raja Alif yang merupakan penyelaras DUN Barisan Nasional Youth Volunteer KEMPAS. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey. Saya di sini ingin menyampaikan bahawa pengorbanan hari ini menentukan kestabilan masa depan. Apa yang dikatakan dengan pengorbanan hari ini adalah menentukan kestabilan masa depan. Kita kena melihat masa lampau kita. Pada PRU yang lepas, PRU 14, bagaimana kita mengorbankan ramai anak-anak muda, ramai pengundi mengorbankan undi untuk mengundi Pakatan Harapan. Tetapi apa yang terjadi pada pengorbanan itu? Pengorbanan itu disia-siakan oleh Pakatan Harapan. Jadi pada ketika ini, kami memerlukan anda semua untuk berkorban bersama, berjuang bersama dengan Barisan Nasional, kerana hanya Barisan Nasional yang mampu memberi kestabilan masa depan. Kita melihat bagaimana anak-anak muda, pengundi-pengundi baru pada PRU yang lepas telah ditipu, yang telah dimamaikan telah dimamaikan dengan janji-janji palsu, manifesto bukan kitab suci, di mana kita dapat melihat mereka menaburkan janji-janji manis seperti PTPTN, menghapuskan PTPTN, memberikan pendidikan percuma, ingin memberikan tol yang percuma, tetapi itu semua hanyalah rekayasa, retorik sahaja, hanya pada kertas, tanpa ada penyelesaian tuntas daripada mana-mana pihak. Jadi Barisan Nasional kali ini pada pilihan raya negeri Johor kali ini akan memberikan satu idea yang baru, satu nafas yang baru supaya dapat memberi kestabilan pada masa depan. Kestabilan ekonomi, kestabilan sosio masyarakat dan juga kestabilan kerajaan. Di mana apabila kita mendapat mandat yang penuh daripada rakyat, mandat yang penuh daripada saudara-saudara dan juga saudari di luar sana, pengundi muda, pengundi baru, pengundi yang lama, bersama-sama memberikan sepenuh keyakinan kepada Barisan Nasional, di mana sepatutnya benda ini berlaku pada PRU yang lepas, tapi kerana janji-janji palsu itu, anak-anak muda, pengundi-pengundi lama terpedaya dengan janji-janji manis, retorik semata-mata. Jadi pada kali ini pilihan raya negeri kita ingin membuktikan, saya ingin tekankan, kita ingin membuktikan bahawa sebenarnya hanya Kerajaan Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO mampu memberi kestabilan masa depan. Yang pertama, kita dapat melihat pada peringkat pertama selepas kita kalah pada PRU yang lepas, Kerajaan Cacah Marbah di negeri Johor sahaja.
sehingga 3 kali menteri besar telah bertukar. Di mana polisi menteri besar yang pertama tidak disambung oleh polisi menteri besar yang kedua, tidak disambung juga oleh polisi menteri besar yang ketiga. Di mana setiap menteri besar ini membawa ideologi masing-masing. Tetapi apabila Kerajaan Barisan Nasional yang memilih, Barisan Nasional yang memilih menteri besar, kita akan dapat lihat kestabilan itu dapat memacu ekonomi dan sosial masyarakat. Yang pertama, kita dapat melihat graf kenaikan pertumbuhan ekonomi daripada 2016, 2017 dan juga 2018. Anda jangan salah faham. Walaupun kerajaan bertukar pada 2018, tetapi pada awal tahunnya dipacu oleh Kerajaan Barisan Nasional, kerana itu kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi. Apabila 2019, 2020, kita dapat melihat penguncupan ekonomi. Ekonomi turun, drop dengan sangat-sangat banyak. Ramai pelabur telah lari daripada negeri Johor kerana tidak percaya tentang kestabilan yang ada pada Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada Kerajaan Pakatan Harapan berubah menjadi Kerajaan Perikatan Nasional. Bukan salah Barisan Nasional, tapi salah di dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Mereka sesama sendiri semua tamakkan kuasa. Mereka menjatuhkan kesalahan itu kepada Barisan Nasional. Tetapi apa yang kita lihat, Kerajaan Barisan Nasional berdiri di dalam Kerajaan Perikatan, berdiri di sini hanya untuk menstabilkan ekonomi supaya demi kesenangan rakyat, demi kebajikan rakyat. Jadi saya menyeru kepada semua pengundi-pengundi muda, kepada semua pengundi-pengundi baru supaya memberikan mandat yang penuh kepada kerajaan, di mana bukan sahaja ekonomi yang kita ingin tegaskan, tetapi juga kebajikan rakyat yang kami ingin pupuk bersama, di mana kebajikan rakyat itu menjadi keutamaan dan juga ekonomi menjadi sub kedua. Yang pertama adalah kebajikan, di mana di fasa endemik ini kita lihat ramai rakyat yang terkesan. Apabila kerajaan tidak stabil, apabila kerajaan tidak mendapat mandat yang penuh, kita dapat melihat bagaimana belanjawan negeri Johor baru-baru ini, Tuan Speaker Dewan Negeri terpaksa memberi undi kerana kita terikat 27 undi, 27 undi. Orang kata, kenapa kita perlukan kerajaan baru? Kenapa kita perlukan mandat? Kenapa perlu pilihan raya? Sebenarnya ini yang kita perlukan. Kita perlukan mandat yang penuh daripada rakyat supaya kita tidak mengemis undi sesiapa. Kita nak bantu rakyat tanpa kita perlu bantu orang lain. Kita hanya bantu fokus pada rakyat, bukan kepada parti. Jadi yang pertamanya, kita dapat lihat di mana pada belanjawan 2022 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Hasni mendapat sokongan 28-27. Sokongan yang tipis. Kerana wakil rakyat daripada Parti Pembangkang Pakatan Harapan menolak belanjawan. Belanjawan ini adalah penting untuk kestabilan masa depan daripada segi kebajikan, ekonomi dan juga pelbagai lagi peruntukan untuk yang pertama pendidikan. Yang kedua, kita boleh nampak kesukanan. Yang ketiga, kita boleh nampak tentang kebudayaan. Yang keempat, kita boleh nampak tentang ekonomi, pelbagai geran yang telah diumumkan oleh kerajaan, yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Hasni untuk kepentingan rakyat. Benda ini, perkara ini, belanjawan ini penting, tetapi tidak dapat sambutan daripada wakil rakyat kerana mereka inginkan supaya mereka menjadi menjadi salah satu bahagian daripada belanjawan. Yang mana sepatutnya belanjawan ini hanyalah untuk rakyat, bukan untuk poket ahli politik. Jadi saya melihat kita sebagai orang muda, kita sebagai anak Johor, sebagai anak Johor yang matang, mempunyai pemikiran yang logik dan juga yang di mana kita dapat memilih secara realistik bahawa kerajaan hari ini hanya boleh dibentuk oleh Barisan Nasional. Kita dapat lihat mereka memula melakukan fitnah-fitnah. Yang Amat Berhormat, kita dapat melihat Yang Amat Berhormat telah difitnah. Yang pertama berkenaan belanjawan yang dikatakan tidak pro kepada rakyat. Tetapi sebenarnya benda ini adalah
salah satu retorik saja. Kita sebagai rakyat yang matang perlu melihat benda ini daripada semua sudut. Kita perlu melihat perucapan yang amat berhormat Datuk Seri Haji Utama Datuk Seri Utama Haji Asni di dalam ucapannya berkenaan dasar-dasar yang ingin diterapkan food security ataupun kita panggil untuk menjamin kita punya sumber makanan, di mana kita dapat lihat dalam fasa pandemik dan endemik ini beberapa harga barang naik dengan yang tidak dapat dikawal. Tetapi dengan adanya belanjawan yang tersusun, kita dapat lihat kerajaan berfikiran jauh bahawa apabila akan berlaku lagi endemik ataupun pandemik, kerajaan sudah bersedia. Dengan adanya food security, kita adanya pelan perniagaan, pelan usahawan, kita ada geran lokal untuk usahawan. Geran lokal ini dah masuk kepada fasa 3.0. Kalau saudara-saudara nak tahu, banyak lagi yang telah dibantu oleh Kerajaan Barisan Nasional, yang diterajui oleh Barisan Nasional hanya untuk kebajikan rakyat. Jadi kita dapat lihat Kerajaan Barisan Nasional ini adalah salah satu pilihan yang tepat kepada semua pengundi-pengundi muda, kepada semua pengundi-pengundi baru, kepada semua pengundi-pengundi yang telah tertipu dengan Pakatan Harapan. Saya merasakan bahawa telah tiba masanya kita memberikan sokongan, di mana sokongan padu kepada Datuk Seri Utama Haji Asni dalam menerajui Kerajaan Negeri Johor. Saudara-saudara perlu berfikir, jangan terlalu mengikut perasaan, terlalu mengikut hawa nafsu dalam memilih sesiapa yang akan menjadi pemimpin. Kita kena fikir secara matang, realistik dan logik, di mana semua itu kita kena memikirkan bukan sahaja daripada manifesto, tapi daripada kepimpinan yang terselah. Kita akan lihat bagaimana Pakatan Harapan ini membentangkan pemimpin-pemimpinnya. Dia menggelarkan Barisan Nasional, kluster mahkamah, tapi mereka lupa Lim Guang Eng juga kluster mahkamah. Syed Saddiq merupakan Presiden Parti Muda, merupakan kluster mahkamah. Sebenarnya Kerajaan Barisan Nasional di peringkat negeri Johor sentiasa komited untuk memerangi kronisme, memerangi daripada segi kita panggil rasuah. Sebab kita tengok pimpinan-pimpinan yang baru yang dibawa oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional untuk kerajaan negeri, semuanya bersih. Tidak pernah pun daripada kita tengok senarai Esko ataupun Menteri Besar sendiri pernah terpalit dengan kes-kes mahkamah. Jadi kita melihat bahawa kerajaan barisan hari ini adalah bersih dan hanya memikirkan kebajikan rakyat. Saya mengharapkan pengorbanan kita hari ini, pengorbanan undi anda pada hari ini dapat menentukan kestabilan masa depan negeri Johor. Saya ulang lagi sekali, pengorbanan hari ini dapat menentukan kestabilan masa depan negeri Johor. Kalau anda mahukan sebuah kerajaan yang stabil, mahukan ekonomi yang tinggi, mahukan kebajikan rakyat yang terbela, hanya satu sahaja, iaitu Barisan Nasional. Jadi kepada semua, saya ulang lagi sekali, pengorbanan hari ini menentukan kestabilan masa depan, kestabilan anak Johor, kestabilan anak muda Johor. Kita melihat hanya satu saja, kestabilan dapat dicapai hanya dengan Barisan Nasional. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada penceramah kita yang sebentar tadi. Sekarang tiba masanya untuk penceramah kita yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini. Jadi, dipersilakan untuk tonton, komen, like dan share. Teruskan sebarkan maklumat, sebarkan live ini kepada rakan-rakan anda, kepada ahli keluarga anda. Saya ingin menjemput penceramah yang terakhir, iaitu saudara Chua Jian Bun, yang merupakan penyelaras DUN BNYV Kulai. Dipersilakan. 大家好，我是蔡建文。这一场州选是稳定整个柔佛州未来5年、影响10年的一场选举。过去已成定局，但是未来就是现在。从2018年以前，我们都以为一切会变得更好，但是经历了2年以后，西蒙的自我倒台造成了国门的建立。面对疫情，我们看到的没有对症下药的政策，只有不断挖空国库和落实史上最长的行动管制令。在之后，在无力回天的情况下拍拍屁股，把烂摊子丢给国政领导人就走人。柔佛州
一个柔佛子民曾经引以为傲的州属，从身份证领域，我们2016年到2018年吸引国内外投资，连续3年夺下柔佛之冠。那一个时候，就业机会、电商商机、旅游主题乐园到天然海岛等等的基础建设和发展，都是让许多国人希望自己是柔佛子民的一员。外国人都纷纷想要来到这一边成立第2家园计划。当时百业当息，生机勃勃。2018年以后 ，Hello Kitty 主题乐园的关闭，外资不再敢来。看到柔佛行政议员不断的用这柔佛子民的钱出国，却半点投资项目都没有签回来柔佛州。曾经以为改变以后，新加坡工作的兄弟姐妹有了选择的权利，但是现在我们看似别无选择。变了以后，不只是需要到出国去对岸工作，甚至一家5口5个人都要出去到对岸去工作，否则房贷还不起，收入没增加，而且还要面对失业的风险。在面对疫情，整个国家特别是柔佛州已经似乎被按下了暂停键。我们需要重启柔佛，重启政治，重启经济。在柔佛州时任州务大臣Dato' Hasni的带领期间，致力面对疫情，我们直视问题。不管朝野议员都获得了拨款，帮助各选区的群众。直到州议会面对28比27的这个时候，还有甚至反对党领袖得寸进尺，要求通过委任上议员的情况下，否则才导致了这场州选的产生。如今，柔州稳定、繁荣前进是国政鲜明的立场，加上18岁自动登记成为选民，手头足，终于青年能够在这一块我们生长的土地上进行我们投票的动作，决定这个州的未来。看到目前这么多的政治青蛙、政党内讧、外来人来到我们居住的区内竞选，甚至这里是哪里他们都不知道。如果我们真的把手中的一票投给他们，会安全吗？会保障吗？会有发展吗？我们尝试把未来交给不确定性，但是这一次我们要看着这些在我们选区竞选的候选人，我们认识吗？有做事吗？平时看得到吗？这是我们需要考虑的事情。柔佛人有柔佛人的方式，我们有我们的方法，我们有我们的选择，那就是一个稳定的政府，大家有工作、有钱赚、有发展。国政是一个懂得反省、积极和进取的政党，至少从过去到现在，依旧是国政领导层不断在更换，不能换新的上去。我们不像一些政党当了27年的秘书长，要不是届满啊，我相信他还会再继续当下去。我们需要陈述事实，而不是吵架。过去反对党从人民阵线、替代阵线、人民联盟到希望联盟，到接下来的乱结盟，和民统党和公正党分开党旗竞选，又加上民兴党。哦，对了，还有民兴党里面又是行动党的青蛙，这错综复杂的关系，总结就是一句换汤不换药。最后，如果说你告诉我这一次要投什么，你来说，我会毫不犹豫地告诉你，票投国政，拨乱反正。谢谢大家。Baik, terima kasih kepada penceramah kita yang terakhir. Jadi itu menandakan pengakhiran untuk slot kali ini. Namun, ini bukanlah slot yang terakhir sepanjang PRN Johor. Dipersilakan untuk anda follow FB page kami dan juga kami di mana-mana social media platform yang anda jumpa. TikTok, Instagram dan juga Twitter. Kestabilan masa depan, ingatlah Barisan Nasional, undilah Barisan Nasional. Assalamualaikum, selamat sejahtera.